Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sadrina wa an tastahmila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, muka surat sebelah ini di bahagian wajib akli. Kita dah bincang hukum akal ni. Hukum akal dia ada wajib akli, ada mustahil akli, dia ada harus akli. Dia tiga je, wajib, mustahil, harus. Okey, sekarang kita lihat pada bahagian wajib akli. Adalah wajib akli terbahagi dua. Wajib akli ada bagi dua. Pertama, wajib akli daruri. Daruri ni dalam kurungan dia senang ataupun mudah. Maknanya sesuatu perkara ya, yang perlukan seseorang itu untuk berfikir dan juga memerlukan dalil lah atau bukti. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan, mana perbahasan. Tak payah berbahas-bahas lagi dah. Dan mendirikan kenyataan-kenyataan, mana membuat kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Maknanya kita kata satu tu, kalau kita bagi dia separuh, jadi satu, jadi dua lah. Itu maknanya orang tak boleh nak bikin, nak tikai, bertakai bahas. Satu kek belah dua. Jadi kita kata dari dua ni asal dia bersatu. Itu maksud dia. Itu je lah bahasa mudahnya. Dia pasal dia jenis orang kata macam orang pasampah cakap kan, menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Jadi maknanya kalau kita kata dua tu, dua asalnya apa dia? Adalah satu campur satu adalah dua. Itu maksud dia. Jadi mana satu adalah separuh daripada dua. Betul kan? Satu itu adalah separuh daripada dua. Sebab satu campur satu dua. Jadi dua itu kalau bagi dua, jadi dua dari kalau satu bagi dua ada dua lah. Itu kan dua kan. Kalau kita ceraikan dua tu, jadi satu. Mana satu campur satu dua. Itu dia. Baik, sama juga macam kita kata ginilah. Satu biji limau dua biji limau lebih banyak daripada satu biji limau. Betul tu, tak payah nak bahas kan. Ni berapa ni? Ni air kotak ni dia yang limau ada tiga, yang teh ada satu. Maknanya tiga ni lebih banyak daripada satu. Tak payah nak bahas lah. Itu maknanya wajib akli daruri. Maknanya benda ni mesti, wajib tu mesti. Akli tu secara akal. Daruri tu benda yang memang kata mudah. Maksud daruri tu mudah. Mesti orang tahu punya. Begitulah. Dia macam general knowledge dia kata.
Dia sebut macam general knowledge. Orang kata general knowledge ni benda semua orang tahu. Yang kedua, wajib akli, tetapi dari sudut akalnya nazari. Nazari ni dia perlukan pada teori, pemerhatian. Nazari ni perhati dia. Kena melihat. Saya silap tadi. Maksudnya dia boleh baca ni. Iaitu menghukum satu itu tetap ada dengan berkendak berfikiran lah. Ini betul ni. Nazari ni fikiran. Kita tengok satu tu mesti kena fikir. Macam 1 campur 1, 2. Orang tak fikir dah. Orang mudah faham kan? Oh, 1 campur 1, 2. Itu je. Dia senang faham. Tadi dia sebut satu benda tu nak berlaku tu dengan perlukan fikiran. Itu wajib akli nazari. Jadi dia bagi contoh. Dan bahasan, perlu perbahasan pula, serta mendatangkan dalil. Maknanya membawa dia dalil atas ketetapan hukumannya itu, seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang mendirikan alam ini. Maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujud Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Kita sekarang kita kata pada orang kan, pada orang, alam ini bukti Tuhan itu wujud. Alam depan mata dah ada dah. Tapi nak mengatakan Allah tu wujud, itu dia perlukan pemerhatian. Fikir, ya ke? Gitu. Ya ke? Alam ni aku tahu wujud. Jadi kita pun buatlah satu hujah. Kita kata sesuatu akan berlaku, tidak akan terjadi semata-mata tanpa ada dia punya perbuatan. Macam contoh air ni, takkan terus jadi air dalam kotak putih bunga kekwa. Mesti tu ada kilang dia. Mesti ada kilang dia. Takkan tak ada kilang. Takkan kat rumah semata-mata nak bancuh ni pula masuk dalam kotak ni berapa modal tak? Berapa modal baik masuk bancuh dalam gelas ni. Gitulah kita kata. Jadi dia perlu kepada orang kata perhatian. Dia perhati, dia mikir. Oh ya tak ya juga tu, betul juga mesti ada kilang ni. Dia takkan keluarkan banyak ni, dia mesti banyak. Jadi mesti ada pengilang dia. Begitulah kita kata wajib akli nazari. Wajib dari segi hukum menggunakan akal, tetapi perlukan perhatian. Tuhan Allah Ta'ala ni jadikan alam ni. Bukti mana dia yang kata Allah jadikan alam ni? Ni depan mata kita ni. Itu membuktikan ada pencipta ni. Macam mana kita katakan adanya Allah Ta'ala? Bukan mudah nak buat alam ni sebenarnya. Itu hujah dia. Bukan mudah nak buat alam ni. Macam saya cerita dulu kan, macam mana satu orang ulama berhujah dengan seorang etis. Bila etis ni kata, aku juga Tuhan. Sebab Tuhan sifat pencipta, aku pun pencipta. Dia kata aku boleh mencipta makhluk yang aku sendiri nak. Ulama tak kata, ya ke? Ya, aku akan buktikan pada engkau. Tapi bukan sekarang, selepas beberapa hari atau beberapa minggu. Kata ulama tu, baiklah kau buktikan lah. Dia pun kata dekat ulama tu, kau kesyarat kau kena ikut aku. Ikutlah. Dia pun korek pokok tu, dia letak daging dalam tu, dia biarkan selama seminggu. Kemudian lepas minggu tu, dia panggil ulama tu, dia tengok apa yang ada dalam pokok tu. Dia korek, rupanya dalam pokok tu ada daging yang diletak seminggu lepas. Sekarang sudah ada cacing-cacing yang hidup di dalam daging tu. Dia kata yang mencipta cacing ni adalah aku. Sebab asalnya kau sendiri tengok mana ada cacing. Dia kata gitu kan. Jadi aku letak daging ni dalam pokok ni, yang aku tutup elok-elok supaya jangan terdedah pakai cahaya semua. Tiba keluarlah ke semua cacing yang ada. Ulama tu kata apa? Kalau kau mengaku kau mencipta cacing ni, aku nak tanya kau satu soalan. Apa dia? Silakan. Mana cacing jantan, cacing Cina? Tanya tu. Mana aku tahu? Apa tu kata ulama tu, sifat Tuhan dia maha mengetahui. Mana lelaki, mana jantan Cina? Tak apalah, soalan ni mudah je. Yang kedua ni, lepas satu susah sikit je. Yang mudah, berapa ekor cacing semua ni? Nak kira cacing macam mana agak ni? Punya banyak kan? Dia kata mana aku tahu? Sifat Tuhan mesti tahu berapa banyak yang cerita. Nampak? Sebab tu wajib akli nazari ni dia katalah alam ciptaan Tuhan. Mungkin dia akan argument, dia kata dia pun boleh jadi tersendiri, mungkin dia ada yang lain menciptanya, mungkin alam cipta alam. Jadi itulah hujah dia. Dia kata Allah Ta'ala ni kau jadikan makhluk, dia mesti tahu berapa bilangan dia, mana jantan, betina dia. Mana dia akan
Kalau setakat tak beriman tu dia akan fikir, dia tak juga dia kan. Pasal dia maha mengetahui. Itu mana dia menggunakan kepada fikiran. Itu wajib akli nazari. Tapi kena bagi dalil lah. Dirikan dalil. Macam kita dalil Quran boleh, dalil pada akal boleh. Atau kita kata budak tu dalam perut 9 bulan, 10 hari, macam mana nak dia nak hidup nanti? Makanan dia macam mana dapat? Kan? Daripada sudut akal kita fikir betul juga. Mesti ada kuasa yang hebat yang mencipta dia untuk hidup dalam perut itu. Dan dia boleh makan daripada makanan ibu yang dia makan. Nampak? Lain, tak lain tak bukan kuasa Allah Ta'ala, Tuhan. Itu sebab perbahasan ilmu sifat 20 ni dia akan bawa kepada hukum akal dulu. Bahagian mustahil akli. Ni mustahil pada akal. Kadang-kadang orang terjemah mustahil akli ni mustahil pada akal. Adalah mustahil akli terbahagi dua. Mustahil pada akal tu ada dua bahagian. Pertama, mustahil akli daruri, iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada dengan tiada berkendak kepada bahasan, mana perbahasan, dan mendirikan dalil, seperti menghukumkan tiada terima akal satu itu separuh daripada tiga. Boleh dikata kalau satu itu adalah separuh dari dua, okey. Satu campur satu, dua. Kalau kita kata satu campur satu, tiga, itu dah lucah dah. Tak mahal kan? Betul tak? Jadi kata dia, akal tak dapat terima dari segi matematik, kata dia. Satu itu separuh daripada tiga. Macam mana satu tak ada separuh tiga? Kan? Sebab tiga tu kita pecahkan, jadi satu, tiga semua. Tak ada separuh pula. Kalau kita kata 1.5 separuh daripada tiga, mana sabahlah. Jadi tak, mustahil. Benda tu tak masuk akal. Benda tak masuk akal. Yang kedua, mustahil aqli nazari. Itu mustahil pada akal tetapi memerlukan kepada fikiran, iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada dengan berkehendak kepada fikiran. Tapi bila kita nak katakan mustahil tu kena fikir dulu dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu, seperti menghukumkan tiada terima akal ada yang menyengutu bagi Allah Ta'ala, maka tidak dengan senang akan menghukumkan mustahil ada syarik. Syarik ni yang menyengutu, maknanya joint adventure lah, bagi Allah Ta'ala itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Contoh, kita boleh tak cakap bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah di alam maya ni yang berkuasa macam Allah Ta'ala. Maka situ akal kata mustahil lah, akal fikir mustahil. Tapi dia perlu pada nazari, maknanya perlu kepada pemerhatian. Orang kata buktikan. Okey, bukti dia gini. Kalau ada dua Tuhan, kau tengok dia dua berkuasa. Maknanya kalau ada dua berkuasa, dua lemah lah. Sebab ada yang ikut dia lagi, ataupun sama kuat dengan dia kan. Gitu. Jadi contohnya, Tuhan A nak siang, Tuhan B nak malam. Tak kelang kabut lah. Kan? Jadi kita dah kejap dia jadi dari segi akal dapat terima tak? Tak semua dia akal. Betul, sekarang kita tengok siang, jadi dia malam. Besok pula lagi dia siang. Betul, dia malam. Teratur kan? Perjalanan matahari bulan sama je. Di situlah kita berhujah. Bila kita berhujah dia akan fikir, ya tak juga. Gitu. Sebab tu penting berhujah orang ke Islam. Dia kata Tuhan lah mesti ada 2, 3, 4 orang kan. Kita jawab kalau 2, 3, 4 huru hara dalam dunia ni dah pula. Satu mau siang, satu mau malam. Macam dia dua-dua kuat, sudah gaduh lah. Betul dia kata itu ada yang baik ada jahat. Kalau Tuhan ada jahat teruk lalu. You minta baik, kasih baik, tiba jahat kacau. Dekat jahat lah. Itu kata nazari, dalam pun dia kepikir balik. Dia tak ada tu. Gitu. Nampak? Pentingnya adanya dalil. Dalil ni mana kita berhujah, berbahas, bagi bukti. Macam bukti semalam siang tu antaranya. Langit dan bumi kan. Ada Tuhan nak buat langit, ada Tuhan nak buat bumi. Ni kelang kabut jadinya. Nanti sistem tak sama. Baik. F, bahagian harus akli.
adalah harus akli itu terbahagi dua. Pertama, harus akli, mana harus pada akal. Daruri maknanya yang kita kata senang atau mudah, iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima, ada dan tiada. Itu mana harus. Kan? Harus ni mana mungkin jadi, mungkin tak terjadi. Dan tiada secara jalan berganti-ganti, dengan tidak berkehendak bahasan dan mendirikan dalil, seperti menghukumkan keadaan seorang itu ada kalanya ia bergerak atau diam. Ini pun harus. Manusia ni dia harus, dia bergerak, berjalan, kemudian dia diam, dia duduk, dia tak bergerak. Itu harus. Dan ini tak payah kita nak berhujah, nak bahas. Sebab hakikat manusia begitulah. Kalau kita kata kat orang, manusia ni kan sekejap gerak, sekejap dia diam, orang pun tak bantah. Betul lah, memang lah. Haruslah berlaku. Kan? Harus berlaku benda tu, memang tak heran kita. Apa nak dibahaskan? Itu namanya manusia. Kalau tak bergerak, orang tak panggil manusia, mayat. Kalau bergerak, dia hidup. Tapi dalam bergerak tu, dia ada diam, ada bergerak, ada diam, ada gerak. Baik. Yang kedua, harus akli nazari. Mana harus dari segi akal, tapi kena buat pemerhatian sikit lah. Kena berfikir. Kena berfikir. Iaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil, seperti memberi Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu pahala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu harus, melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu. Jadi orang perhati, kita kata kan, Tuhan ni dia apa ni? Tuhan dia akan beri orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Kita pun kata harus terjadi jugalah, betul lah. Dia Islam tapi tak beramal, tapi Allah bagi pahala. Hukumnya harus, dia tak wajib lah. Harus. Sebab dengan rahmat dia, dia boleh bagilah pahala. Kan? Pahala atas Islam dia, atas kalimah la ilaha illallah yang dia ucapkan ataupun yang dia pertahankan, mungkin juga. Jadi akal kata itu harus terjadilah. Kalau terfikir-fikir balik, ialah ada juga orang Islam yang Allah Ta'ala seksa dia, tapi lepas seksa dia masuk ke dalam syurga. Sebab apa tadi? Sebab kerana dia Islam. Ini yang perbahasan yang dia pernyatakan oleh siapa tu? Allahu Akbar, Dr. Zakir Naik. Dia kata yang menyebabkan orang masuk syurga ni Islam je. Tak sebab apa pun. Jadi dia buat hujah. Dia kata orang Islam ni ada yang Allah masukkan syurga terus, ada yang Allah masukkan neraka, tapi lepas tu dia masuk syurga sebab kerana dia Islam. Dosa dia akan dia masuk neraka, bukan sebab kerana Islam dia. Kalau dia masuk neraka kekal kerana Islam dia, zalim Allah Ta'ala. Allah tidak akan mungkin janji. Jadi Allah Ta'ala masukkan juga dalam syurga, cuma dia seksa dulu. Orang Islam yang minum arak masuk neraka dulu, orang Islam yang berzina masuk neraka dulu. Dah habis hukuman dia, baru dia masuk syurga. Jadi macam dia kata ni, harus bagi Allah Ta'ala beri pahala kepada orang Islam yang tak beramal. Betul, harus hukum ni. Dia tak beramal tapi dia ada pahala. Ada lah. Nampak tak? Jadi saya tambahlah mana pahala yang ada. Jadi pahala Islam tu lah. Islam ni masih kekal dalam diri ni. Tapi kalau orang yang buat amalan-amalan menyebabkan dia jadi murtad, lain. Itu memang dia bukan Islam, dia murtad tu. Kafir, syirik. Baik. Jadi benda tu perlu kematian kan? Itu perlu kematian orang perhati. Ustaz, takkan orang Islam tak beramal tiba-tiba Allah bagi pahala? Itu baru kita bagi dia fikir kan? Itu kau fikir balik, dia sekarang dia dah Islam, cuma tak beramal, dia tak semayang. Takkan Allah nak masuk dalam neraka kekal? Mesti Allah Ta'ala dengan rahmat dia masukkan dalam syurga. Sebab ada hadis kata begitu. Tambah ada hadis lagi, ada hadis tu kan. Sebab dia timbang amalan dia, jadi berat. Dia tanya, berat timbangan amalan tu, aku tak ada amal pun. Ada la ilaha illallah. Ucapan tu masih belum terbatal dalam diri kau. Baik, G, tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata bila kita dapati kemudian daripada wajib
perkataan bagi atau pada maksudnya wajib akli. Okey, ni dia menunjukkan apa yang kita belajar lepas nanti. Okey, kalau dia katakan wajib bagi atau wajib pada, itu maksudnya akal. Tu dia nak bagi beza, kan? Yang kata hukum akal tadi, isyarat dia guna nanti ialah wajib pada. Itu hukum akal lah, atau wajib bagi. Okey, apabila kita dapati kemudian daripada mustahil, perkataan atas atau pada maksudnya mustahil akli. Kalau dia kata mustahil atas, mustahil atas atau mustahil pada, itu makna mustahil pada akal. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib, perkataan atas, mana wajib atas maksudnya wajib syar'i, wajib segi hukum syarak. Tu dia, wajib atas. Tu maknanya barang yang diperbuat daripada pahala dan ditinggalkannya dapat dosa. Jadi gini, dalam kitab-kitab zaman dululah, dia cukup cermat dalam memberikan apa panggil istilah, nak bagi beza. Mana dia katakan mesti berlaku dari segi akal dengan mesti buat dari segi syarak. Kata wajib atas, kata wajib atas orang Islam sembahyang waktu. Ini wajib atas tu maknanya wajib segi syarak. Tapi kalau kata wajib pada akal, wajib wajib pada akal atau wajib bagi akal, bertukar wajib segi syarak. Ini mana dari segi akal saja. Itu sebabkan yang dipengaruh pada bahasa Arab. Digunakan pengaruh pada bahasa Arab yang asal teks kitab hadis, kitab Tauhid sifat 20 ni diambil pada kitab bahasa Arabnya. Jadi itu sajalah dia nak bagi tahu. Nanti kalau kita jumpa dia perkataan macam tu, kita faham dah. Wajib atas itu hukum syarak, hukum fiqh dia panggil. Kalau wajib pada, wajib bagi, itu pada hukum akal, itu perbincangan tauhid. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Sungguhnya jika seorang berfikir dan menilik, memperhatikan kejadian alam ini, nescaya ia dapat pertunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Maka umbi dan puncanya, umbi itu asasnya lah, dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kenyataan di bawah ini? Pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi, meja dan sebagainya. Nescaya kamu dapati kerusi-kerusi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Okey, kita fikir sekarang ni kita guna akal dulu, bukan guna dalil. Guna dalil Quran. Kata kita ni tak tahulah Quran mengisi kandungan. Quran, kalau orang dah tahu bahasa Arab, tahu Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah dikala langit bumi, tahu dah Allah Taala. Sekarang ni kita katakan orang ni tidak kenal Quran, tapi kita akan bagi tahu dia dari segi logik akal. Okey, boleh tak meja ni jadi sendiri? Tak boleh dia, mesti tukang buat. Cuba fikir balik, alam ni mesti ada tukang buat, bukan akan jadi sendiri. Gitu. Jadi sebab itulah dia akan fikir balik, iya betul tu. Okey, itu satu. Yang keduanya, mesti yang buat tu satu. Kalau ramai lain jadi dia. Dia tak tentu hala kan. Lepas tu kalau kita baca dalil, senang. Tapi sekarang ni orang ni, dia tak tahu dalil. Kalau kita baca dalil, senang. Lau kana fihima alihatun ghairullahi la fasadata. Kalau lau kana fihima alihatun ghairullahi la fasadata. Kalau dekat dunia
dekat bumi, dekat langit ni ada Tuhan-Tuhan lain daripada Allah, mungkin akan rosak langit bumi ni. Sistem ni lari sebabkan dia ramai dengan Tuhan. Dan macam sebut tadi kan, malam, siang, siang, malam, nak hujan, sekejap kata matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat, lagi dia tukar pula, yang Tuhan lain pula nak sebelah barat naik, turun sebelah timur. Macam mana agak huru-hara ini. Sebab itu dalil pada Quran. Dalil ni semua orang yang belajar Quran, tahu Quran, tak ada masalah. Daripada orang yang baru nak kenal Islam, atau dia belum masuk Islam, kita nak berujar dengan dia, itulah. Jadi sebab tu dia akan fikir balik, datanglah tauhid. Apa dia? Mengesakan Allah Ta'ala. Matlamat tauhid ni, kita nak bagi tahu Tuhan satu ni. Tidak ada Tuhan yang berbilang-bilang. Dan tidak ada boleh beriktikad dunia jadi sendiri. Gabungan panas, sejuk, melalui kita panggil apa proses ni kan. Kita panggil proses biologi ke apa, tak kisahlah. Jadi sendiri atau fizik kan. Fizik. Jadi sendiri. Tak boleh. Tapi sebab kerana kita belajar sekular dari dulu lagi, asas pengajian kita dekat sekolah dah sekular, betul kita akan sebut alam semula jadi. Term tu saja juga akan kita terkejut. Kalau kita belajar tauhid, macam itu mana ada istilah alam menjadi. Habis apa istilah betulnya? Alam ciptaan Tuhan, alam ciptaan Allah. Ini betulnya. Jadi alam semula jadi itu menyebabkan kita beriktikad. Walaupun mula-mula kan kita rasa tak ada apa-apa, tapi dia akan berakhir pada orang yang akan memikir balik. Dan nama pun alam semula jadi. Kita jumpa mana istilah ni dalam ilmu sains. Sains dia menjadi fizik, biologi semua tu kan. Maka dia kata dia percaya jadi sendiri je. Mana ada Tuhan kita kan. Dia bahaya. Kata kita nak tu, kita menyebut namanya alam ciptaan Tuhan atau alam ciptaan Allah. Alam semula jadi. Semula jadi, mana jadi sendiri. Macam mana jadi sendiri, mesti ada yang buat dia. Baik. Yang kedua kata dia, kamu siasat lebih jauh lagi. Tak kala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi-kerusi dan media-media itu bersalah-salahan. Ada yang molek, ada yang hodoh, ada yang elok, ada yang buruk, ada yang sempurna, ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna, sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna dari petukang yang dahulu. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu. Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah. Hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Kalau tidak tentu manusia telah buat dengan sempurna terus. Nampak? Apa juga manusia buat, dia mesti ada yang lebih sempurna daripada dia. Lepas tu pula ada lebih sempurna. Lepas tu mesti lagi lebih sempurna. Dan kadang-kadang yang buat kali pertama tu tak berapa molek, tak apa sempurna kan. Sebab pengalaman yang ada, dia buat kali kedua, oh lagi elok sikit lah. Buat kali ketiga, lagi elok. Sebab pengalaman dia dah buat begitu lama. Jadi apa maksud dia? Itu maknanya makhluk. Itu maknanya makhluk. Makhluk sifat dia pun baru kan? Dia asal tak tahu, lepas tu dia belajar sampai dia tahu, kemudian dia buat. Dia pun ada pengalaman daripada awal sampailah beberapa tahun pengalaman tu, maka kerja buat dia makin lama makin sempurna. Dia tahap sampai sempurna tu bukan terus sempurna je. Tuhan lain, dia buat terus sempurna je. Tapi kalau manusia, dia kena ada pengalaman dulu. Dia kena belajar dulu. Dia kena buat comparison, perbandingan orang lain. Oh aku buat gini, orang lain buat gini, siapalah aku nak ubah sikit macam dia buat lah kan? Tapi aku nak modify lagi, bagi lagi sempurna kan? Macam dululah kita kata telefon mula-mula keluar dulu pakai kamera juga. Tapi nak bandingkan kamera sekarang, tak sama lah. Sebab dulu masa mula dia keluar, kamera pun kabur kan? Sekarang tak payah dah kan? Kamera lagi sharp,
Kemudian syarikat lain buat lagi syak. Syarikat lain masing-masing dia orang kata apa? Mencari kesempurnaan, perfect. Sebab makhluk. Jadi kita pun buat bandingan. Kenapa tak pakai brand ni? Dia punya kamera kurang terang, yang ni terang sikit. Nampak dah ada perbandingan kan? Itu makhluk kan tu. Dia tak ada sempurna makhluk. Jadi kita perhati betul-betul, betul lah, nama pun makhluk. Jadi ilmu tauhid juga mengajar kita bahawa kita ni namanya makhluk, tak ada yang sempurna. Kau kahwin ni tu nak cari isteri yang sempurna macam mana? Dia nak cari rupanya, parasnya, cantik, beriman dan bertakwa, pandai masak, pandai menjahit, susah lah. Sampai tua tak kahwin. Malah malah kalau ambil 4 sekali mudah. 1 beragama, kedua cantik, ketiga keturunan baik, yang keempat berharta. Tapi sukar jugalah kan, sebab kena menghadapi perang dunia keempat. 1, 2, 3, 4 saja gurau je lah kan. Nak cerita tu lah rahsia agama kan. Manusia, makhluk is the makhluk, tetap nak ada sempurna. Betul. Dia orang perempuan nak cari suami yang sempurna, susah lah kan. Dia lain beriman, dia gitu, susah kan. Gitu. Dia nama pun makhluk. Macam kita buat sesuatu kan, mesti ada kekurangan. Apalah kau buat ni, dia nama pun makhluk. Kan tak? Nama pun makhluk. Makhluk tak ada yang sempurna. Dia buat mesti ada yang kurang. Yang ketiga, kamu pandang pula kepada kejadian manusia, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar, maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik, seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu berakal, bertutur, mendengar. Dan bila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, maka adalah segala perkara itu semuanya daripada segala manfaat, maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadiannya itu, kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok banding. Yang demikiannya telah kepada kamu. Sungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Nampak? Allah dia maha sempurna. Dia jadikan makhluk sempurna berlaku. Kita tengok binatang kan? Binatang tu walaupun dia kecil, tapi dia mata dia terang. Kita besar dari dia lagi, mata kita tak seterang dia. Macam lalat tu kan, kecil je, tapi mata dia terang kita. Kita tepuk belakang, lari lah. Kita besar, mata ada, tapi orang tepuk belakang kena juga. Sebab mata kita depan, di belakang tak ada kan. Gitu. Kita fikir Yusuf. Tapi bila banding binatang yang kita pula, Allah tak satu kelebihan, ada akal. Betul, kejadian kita pula sempurna. Nampak? Binatang macam kita kata sotong banding dengan kita. Sotong satu tulang, kita tulang banyak. Nampak? Gitu. Sotong lembik dia, kita ada bahagian keras, ada bahagian lembik. Subhanallah, nampak tak? Ini betul lah. Manusia ni kalau dia jadi manusia, nak jadi sotong pun berat tau. Itu masalah jadi sotong. Nak lembik-lembik nak kan. Dan Allah bagi dia lelaki. Allah tahu lah sebab apa kau lelaki, nak tukar dia perempuan juga. Ada masalah dia. Allah jadikan dia perempuan, nak tukar lelaki tak boleh. So, Allah tak tahu dah kenapa kau perempuan, kenapa kau lelaki. Kenapa roh ni yang bernama sekian-sekian ni lelaki, yang roh ni nama sekian adalah perempuan. Dia tukar. Tukar dan tinggal ni nama macam-macam palsu lah, sebab roh dia tetap lelaki. Kan? Yang ni nak jadi lelaki, roh dia tak perempuan. Allah tahu dah hikmah jadikan manusia, jadikan apa ni makhluk dia tahu dah pasal dia sudah sempurna. Ilmunya yang luas, ilmu Allah tu luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Makhluk masih lagi kelemahan dia. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syar'iyah, mana kaedah syarak lah, dan perkhabaran anbiya, maknanya berita disampaikan oleh para nabi, bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan
atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci, dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya, kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Dia ada 3-4 poin penting di sini. Dia kata apa? Dia kata kita tahu tentang jalan alam ni, yang menciptanya ialah Allah. Siapa yang bagi tahu kita? Para nabi dia bagi tahu kat kita. Kan? Dia pun sampaikan daripada firman Allah kepada hadis itu sendiri. Kemudian kenapa dia panggil sifat alam ni baharu? Mungkin bagi kita faham kita baharu ni baharulah. Baharu ni maknanya mesti ada yang mencipta. Itu istilah yang digunakan dalam ilmu tauhid. Benda baru ni maknanya benda yang dicipta oleh sang pencipta. Jadi sang pencipta pula tidak ada pula yang mencipta dia. Sebab tu sifat dia qadim. Orang tak panggil qadim lama, walaupun hadis itu baru, tapi qadim tu maknanya sedia ada. Sebab sifat dia yang mengadakan, bukan diadakan. Maka sesiapa yang diadakan, maka dah tentu sifat dia baharu. Sifat baharu ni ciri dia apa? Dia menerima fana, kehancuran. Maknanya dia hidup bertempoh, ada mati dia. Nampak? Sebab dia diadakan. Tuhan yang mengadakan, dia tidak siapa yang mengadakan dia. Dan dia tidak pula ada tarikh akhir dia. Kita ada tarikh akhir kita. Air dalam kotak ni dia ada tarikh luput dia. Macam kita tarikh luput ada. Cuma air kotak dia tahu tarikh luput dia bila. Kalau sini dia tulis bila, katakan pada tarikh, tak tulis lah. Ada tu 16. Okay, 16/8 23. Kita ada tarikh luput. Tarikh mati bila. Kalau ada dan Tuhan suruh dah ramai orang. Macam mana kau nak tarikh luput minggu depan ni? Tobat tu. Tarikh luput minggu depan lagi tobat. Aku sekarang jaga dah solat jemaah ni. Hari tahun lepas pasal lambat lagi. Lagi seminggu tak apalah. Ala-ala kata dia kan. Besok buat cuti dia. Dia kata tu sekali lah. Kau masa sampai luput tu datang. Kalau manusia tu ada tarikh luput siap dengan jam ni, dengan dia punya apa lagi, dia punya minit lagi, habis tu kan. Sebab itulah kita ni macam mana pun tahu-tahu dah tak ada dah. Memang kita baharu, manusia makhluk Allah yang cipta. Kemudian bila Allah buat semua ni, itu bekas, itu tanda yang Allah tu ada, dan Allah tu dia berkuasa. Itu bekas maknanya, kesan dia ada. Apa bukti Allah ada? Kita ada. Pasal apa kita ada? Dia cipta. Tu bekas dia tu. Bekas dia. Mana bukti dia kan? Ini dia. Ada yang kita. Gitu. Baik. Jadi kita sendiri pun sebenarnya masih lagi ada mempunyai sifat kelemahan dan kekurangan. Maka tahulah kita yang maha sempurna itu ialah Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung nanti kuliah datang kenyataan yang ketiga. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Dia kadang-kadang ilmu tauhid ni kalau kita belajar pada 20 ni lah, dia kadang-kadang ada yang perlu kita cepat sikit, ada kadang lambat sikit belajar tapi kena urai panjang. Kalau ada soalan tanya insyaAllah. Mana korang jelas ni tanya lah. Nah, ada. Ni kitab kecil tapi kalau baca memang lambat sikit ni. Tak ada tak apalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.